Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak permata hati, pembimbing rakan sebaya daerah Hili Perak. Apa khabar semua? Jadi insya-Allah ya, pada kali ini dalam video ini cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu. Ya, cikgu bernama Puan Hajah Asma binti Husin. Cikgu merupakan guru bimbingan dan kaunseling daripada SK Kampung Bahagia. Ya, pada video ini cikgu akan kongsikan bersama anda semua pembimbing rakan sebaya berkaitan dengan modul 4 ya. Modul 4 bagi khusus pembimbing rakan sebaya peringkat bongsu, PRS bongsu. Jadi insya-Allah sama-sama anda semua belajar ya, apakah yang terkandung dalam modul 4 iaitu perkembangan awal remaja. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan remaja ini, ada baiknya kita kena tahu dulu ya. Kamu kena tahu dulu apakah ataupun siapakah yang digelar sebagai seorang remaja ya, sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia ya. Sebenarnya kita akan mengalami proses tumbesaran ya, ada peringkat-peringkat tumbesaran kita daripada kita lahir sehinggalah kita meninggal dunia nanti. Jadi siapakah remaja ini ya? Remaja ini sebenarnya ialah individu ataupun manusia yang sedang mengalami perubahan. Ya, mereka mengalami perubahan ataupun mereka mengalami transisi perubahan daripada alam kanak-kanak kepada alam dewasa. Ya, alam kanak-kanak ini daripada kita lahir sehinggalah dalam umur 10 tahun ya. Jadi itu alam kanak-kanak. Jadi kita sebagai seorang siapakah sebagai seorang yang digelar sebagai seorang remaja itu, mereka ialah individu yang mengalami proses perubahan daripada seorang kanak-kanak kepada seorang dewasa. Okey. Dalam peringkat remaja pula ya, sebenarnya dia ada kategori-kategorinya juga. Okey, kita tengok ya. Yang pertama ialah kategori awal remaja. Ya, siapakah mereka ini? Awal remaja ini ialah golongan yang berumur antara 10 hingga 13 tahun. Itu kategori awal remaja. Seterusnya yang kedua, kategori pertengahan remaja yang berumur antara 14 sehingga 17 tahun. Kalau ikut di sini, kalau 14 tahun dalam tingkatan 2 sehingga tingkatan 5 ya. Dan seterusnya kategori yang terakhir ialah akhir remaja, iaitu individu yang berumur antara 18 tahun sehinggalah umur 21 tahun. Jadi, kamu berada di peringkat mana? Kategori yang mana? Sudah tentulah ya, kategori awal remaja. Ya, kamu ahli-ahli PRS yang mengikuti kursus ini, cikgu rasa kebanyakannya daripada kamu yang berumur antara 10 hingga 12 tahun. Jadi sudah tentulah ya, kamu tergolong dalam kategori awal remaja. Okey? Jadi kena ingat tu ya, sebab proses tumbesaran manusia ni itulah daripada kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya ke alam warga emas. Jadi kamu sekarang berada dalam kelompok, dalam kumpulan awal remaja. Okey, boleh faham ya? Jadi setiap kategori ataupun setiap peringkat-peringkat umur manusia ni dia ada ciri-ciri dia yang tertentu supaya kita dapat kenal siapa macam mana seorang remaja tu dia kelakuannya ya, macam mana seorang dewasa tu kelakuannya ataupun ciri-ciri yang ada pada seorang dewasa. Jadi untuk kategori remaja ini, sebenarnya golongan remaja ini ciri-cirinya sangat unik
ya, sangat unik. Kenapa cikgu katakan unik? Kerana mereka ni, golongan remaja ini, mereka mengalami satu proses perubahan. Macam cikgu kata tadi kan, mereka akan mengalami proses transisi, perubahan daripada alam kanak-kanak sehinggalah nak memasuki ke alam dewasa. Jadi dalam masa mereka berada dalam peringkat remaja ini, bermacam-macam perkara yang berlaku, proses untuk mendewasakan mereka. Antara ciri-ciri awal remaja yang cikgu nak nyatakan di sini ialah remaja ni mereka selalunya emosi tidak stabil. Ya, perasaannya selalu berubah-ubah. Ya, suka memberontak, ya, dan mula tertarik kepada jantina yang berlainan. Yang perempuan mula suka pada lelaki-lelaki, yang murid lelaki-lelaki pula suka pada murid perempuan. Jadi mereka lebih tertarik kepada untuk berkenalan rapat dengan rakan yang berlainan jantina. Mereka juga merupakan golongan yang ada kalanya sangat agresif, kerana mereka selalu bertindak menggunakan emosi lebih daripada akal fikiran. Dan ada juga sesetengah remaja ini, mereka ciri-cirinya mereka ni mengalami kurang keyakinan diri, yang suka menyendiri, suka berhayal, ya, tak suka bergaul dengan orang lain. Ya, tetapi sebenarnya ciri-ciri yang ada pada golongan remaja ini sebenarnya ia adalah hasil daripada perubahan-perubahan yang berlaku dalam diri mereka. Ya, jadi sebenarnya nanti kita akan tengok, ya, apakah perubahan-perubahan yang berlaku dalam diri seorang remaja yang mengakibatkan mereka berkelakuan ataupun sentiasa menonjolkan perkara-perkara yang kadang-kadang tidak masuk akal, ya, kadang-kadang tidak masuk akal dan di luar jangkaan kita. Okey. Baik, seterusnya kita tengok pula, ya, pada apakah perubahan-perubahan yang berlaku dalam kalangan remaja ini. Seperti mana cikgu cakap tadi, ya, segala ciri-ciri yang ada pada remaja itu adalah berpunca daripada perubahan-perubahan yang berlaku dalam diri seorang remaja tersebut. Okey, yang pertama, perubahan fizikal. Okey, antara remaja lelaki dan remaja perempuan. Ada perbezaan, ya, antara perubahan fizikal remaja lelaki dan juga perubahan fizikal remaja perempuan. Baik, kita tengok dulu, ya. Kita tengok dulu perubahan fizikal bagi remaja lelaki. Okey, bagi PRS lelaki tu, okey, take note. Kita tengok betul-betul apakah perubahan yang berlaku kepada remaja lelaki. Yang pertama, bau badan berubah. Okey. Yang kedua, suara lebih garau. Okey, kalau masa kecil tu suara kecil je kan. Bila dah makin awal remaja tu, suara lelaki dia akan berubah menjadi lebih garau. Okey, yang ketiganya, bahu dan badan menjadi bidang. Okey, sasa. Okey, yang seterusnya, perkembangan otot badan. Ada masa-masa ni. Menguatkan lagi masa-masa yang sedia ada untuk bersedia menjadi seorang yang lebih dewasa, ya. Yang seterusnya, kulit muka dan rambut berminyak, ya. Ini perubahan hormon lah, ya. Seterusnya, misai dan janggut mula tumbuh. Ada kalangan, kalau murid-murid tahun 6 tu, ada sesetengahnya murid lelaki-lelaki tahun 6 tu dah nampak dah kumis-kumis di atas bibir tu dah ada dah nak tumbuh misai, ya. Kemudian bulu ketiak mula tumbuh. Itu normal, ya. Perubahan yang berlaku pada seorang remaja lelaki. Dan juga, ya, tak kurang juga bahagian sulitnya, bahagian kemaluannya akan mengalami pembesaran, ya. Akan berbesar sedikit demi sedikit. Okey, itu perubahan fizikal bagi remaja lelaki. Kita tengok pula perubahan fizikal bagi remaja perempuan pula apa dia, ya.
Yang pertama, kulit muka dan rambut minyak. Sama dengan remaja lelaki. Bulu ketiak pun mula tumbuh. Ya, betul. Okey, payudara mula membesar. Dan juga bahagian sulit juga akan ada perubahan. Begitu juga sama perubahan pada pembesaran otot-otot badan mereka. Okey. Dan selalunya kalau di awal remaja ni antara umur 10, 11 dan 12 ni, pada masa inilah selalunya kebiasaannya baik remaja lelaki ataupun remaja perempuan, mereka akan mengalami akil baligh, akan sampai pada umur akil baligh. Yang lelaki suara bertukar menjadi garau, dan yang perempuan pula akan mula didatangi haid. Okey. Jadi kalau kita berbalik kepada ciri-ciri seorang remaja tadi, ada masanya yang cikgu kata tadi, remaja ada kalanya mereka suka menyendiri dan suka berhayal. Betul tak? Okey, menyendiri ni kadang-kadang dia melibatkan perasaan malu. Kenapa malu? Kerana mereka mengalami perubahan fizikal pada diri mereka yang mereka rasa segannya nak keluar. Badan dah besar dah, nampak ini kan. Jadi mereka rasa segan. Jadi segan nak keluar, segan nak berjumpa dengan orang. Jadi lebih baik mereka menyendiri di dalam rumah ataupun dalam bilik sendiri. Kurang bersosial kerana mereka berasa malu akan perubahan diri sendiri. Perubahan fizikal yang berlaku pada diri remaja tersebut. Okey. Perubahan yang seterusnya berlaku pada golongan remaja ni ialah perubahan dari sudut emosi. Dari sudut emosi, apakah yang dimaksudkan dengan perubahan emosi ini? Emosi ini adalah reaksi, reaction dari perasaan ataupun tindak balas perasaan seseorang terhadap sesuatu perkara atau kejadian yang berlaku dalam diri mereka yang memberi makna kepada mereka. Kenapa ini berlaku? Kerana seorang remaja mereka mudah beremosi kerana mereka di bahagian otak mereka, iaitu di bahagian limbik sistem yang mengawal sistem emosi, masih tidak stabil, perkembangan ataupun pembentukan otak bahagian limbik sistem itu masih tidak stabil. Dan inilah yang menyebabkan seorang remaja tidak dapat berfikir secara rasional. Mereka banyak berfikir secara emosional. Tak boleh berfikir secara waras. Mereka berfikir atau bertindak menggunakan emosi. Okay? Mereka akan mengalami perubahan emosi yang tidak menentu akibat daripada perubahan hormon yang dialami. Tambahan pula jika seseorang telah sampai ke umur akil baligh, contohnya sebagai seorang wanita, remaja perempuan, bila mereka telah didatangi haid, ada kalanya hormon itu, perubahan hormon itu akan menyebabkan mereka lebih emosi, lebih beremosi, lebih emosional dalam tindakan dan kelakuan dan perlakuan mereka seharian. Inilah yang akan menimbulkan pelbagai jenis emosi yang muncul dalam hidup seorang remaja. Cepat marah, cepat memberontak, cepat tak puas hati, orang usik sikit pun, ejek nama ayah pun dah cepat baran, cepat nak melenting. Walaupun orang tu tak ada niat pun nak mengata ke ayah dia, tapi dia cepat, dia cepat melenting, tak boleh sebut sikit pun pasal mak ataupun ayah, sebut nama pun dah cepat melenting. Jadi itu sebenarnya sebab mereka ni, disebabkan mereka tidak dapat berfikir dengan lebih rasional lagi akibat daripada pembesaran bahagian otak yang masih lagi dalam proses pembentukan yang sempurna. Jadi itulah perubahan emosi yang berlaku dalam diri seorang remaja yang mengakibatkan mereka berkelakuan yang tidak bersesuaian
dengan kehendak masyarakat. Ya. Okey, perubahan yang seterusnya berlaku pada golongan remaja ini ialah perubahan daripada segi kelakuan. Okey, kenapa perubahan dari segi kelakuan ini berlaku? Kerana mereka ni, golongan remaja ni, mereka mengalami proses ataupun mengalami krisis identiti. Apakah yang dimaksudkan dengan krisis identiti ni? Bermaksud mereka ni, walaupun badan mereka besar, tumbuh mereka membesar, tetapi dalam masa yang sama tahap pemikiran mereka masih tidak matang. Okey, contohnya kamu perhati tak? Kamu boleh perhati dalam kalangan rakan-rakan kamu yang tahun 6 contohnya, ada yang badan besar, lebih besar daripada cikgu pun ada lagi, tetapi mereka belum matang. Ya, mereka masih lagi terlompat-lompat, terkinja-kinja macam kanak-kanak. Kerana apa? Kerana pemikiran mereka masih lagi tidak capai ke proses matang. Walaupun badan besar, tapi mereka mengalami krisis. Ya, krisis identiti itu maksudnya badan besar tapi pemikiran masih lagi pemikiran kanak-kanak. Jadi kenapa jadi macam itu? Kerana memang kejadian begitu. Tak semestinya kita bila besar, badan besar sama dengan mak ayah kita, tumbuhan otak itu sama. Ya, tumbuhan otak lain daripada tumbuhan fizikal. Jadi apabila berlaku krisis identiti ni, apa yang perlu kita titik beratkan ialah kita perlu bimbing. Ya, kita perlu bimbing rakan-rakan kita ataupun kamu sendirilah, ya, PRS perlu tahu perubahan yang berlaku pada diri kamu, dan kamu perlu tahu macam mana cara kamu nak mengawal perubahan kelakuan yang kamu sedang alami. Okey, perlu dibimbing. Okey, setiap remaja yang mengalami perubahan kelakuan tu perlu dibimbing dengan cara satu, pemilihan kawan yang baik, ya, dan mempunyai hubungan yang baik dengan kawan-kawan. Okey, itu sangat-sangat penting. Mempunyai rakan yang baik di dalam persekitaran kita sangat-sangat mempengaruhi tingkah laku seorang remaja. Ya, pengaruh rakan sebaya yang akan membantu mempengaruhi pembentukan personaliti kamu sebagai seorang remaja. Okey? Kerana apa cikgu katakan begitu? Kerana golongan remaja ini mereka mudah terpengaruh. Ya, mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Baik, punca utama perubahan yang berlaku dalam kalangan remaja ini dah dikenal pasti. Ada dua punca utama yang mengakibatkan perubahan remaja, perubahan kelakuan seorang remaja. Yang pertama sekali dan yang merupakan yang paling besar lah yang cikgu rasakan yang akan mudah mempengaruhi seorang remaja ialah pengaruh daripada rakan sebaya. Ya, pengaruh daripada rakan sebaya. Kerana apa cikgu kata ini perkara yang besar? Kerana kamu dalam remaja ni, golongan remaja ni, mereka lebih dekat dengan rakan-rakan mereka berbanding dengan ibu bapa. Okey, di sekolah, ya, kamu akan sentiasa bersama rakan-rakan, banyak masa dengan rakan-rakan. Ya, jadi jikalah kamu rapat dengan rakan-rakan ataupun bergaul dengan rakan-rakan yang selalu bermasalah, ya, rakan-rakan yang selalu melanggar peraturan, tentulah kamu juga akan sedikit sebanyak terpengaruh dengan sikap rakan-rakan kamu. Okey? Mereka, golongan remaja ni selalunya mereka lebih percaya kepada rakan-rakan lagi daripada guru-guru dan ataupun daripada ibu bapa. Kerana mereka merasakan sama level, ya, sama level mereka dengan rakan-rakan tu. Ya, apa yang mereka rasakan selalunya rakan-rakan pun sama juga dengan apa yang mereka rasakan ataupun apa yang mereka hadapi. Jadi mereka lebih
golongan remaja ni lebih senang ataupun lebih selesa untuk berkongsi apa-apa saja masalah mereka dengan rakan-rakan daripada orang lain. Okey, mungkin juga ia akibat daripada perasaan malu tadi, ya. Malu, segan nak berjumpa cikgu, segan nak cakap dengan mak ayah tentang apa masalah yang mereka hadapi. Jadi mereka lebih rasa selesa untuk pergi berjumpa dengan rakan-rakan ataupun share problem mereka bersama rakan-rakan mereka. Okey? Jadi itu dah cakap tadi, ya, pengaruh rakan sebaya. Sekiranya kita memilih rakan yang tidak baik, maka kita pun akan menjadi tidak baik, terikut-ikut dengan sikap ataupun kelakuan yang tak baik. Sebaliknya, jika kita pilih rakan-rakan yang baik, rakan-rakan yang selalu menunjukkan contoh teladan yang baik, yang sopan santun, dan insya-Allah lama-lama kita akan terikut-ikut dengan perkara ataupun kelakuan yang baik. Yang kedua pula ialah pengaruh media sosial. Okay, sekarang ni tambah-tambah pula, ya. Cikgu rasakan anak-anak zaman sekarang ni semua hampir 100% lah, ya. Kalau tak 100% pun dalam 90% semua memiliki handphone ataupun gadget sendiri. Tambah pula waktu PKP ni kan, kamu belajar secara PDPR tu, tentulah daripada tak ada handphone kadang-kadang tu ada mak ayah yang sanggup belikan handphone ataupun sanggup belikan tab untuk kamu belajar. Tetapi ada juga dalam kalangan remaja ini mereka menyalahgunakan kemudahan yang diberi oleh ibu ayah. Ya, jadi mereka melayari laman-laman sosial yang tak sepatutnya, ya. Tengok cerita-cerita keganasan, ya, cerita-cerita ganas, cerita-cerita yang tidak masuk akal lah, ya. Tengok pada YouTube yang tidak baik. Jadi perkara-perkara inilah yang akan menyebabkan memberi kesan kepada perubahan tingkah laku seorang remaja. Kerana apa? Cikgu ulang semula. Kerana seorang remaja ni pemikiran mereka tidak matang. Okey? Apabila pemikiran tak matang, mereka bukan dah berfikir secara panjang. Okey, mereka tengok je cerita keganasan ni. Okey, cerita gaduh-gaduh contohnya. Orang yang gaduh-gaduh, something, gangster semua tu kan. Okey, lepas ni kalau ada orang buat tertentu hala dengan aku tumbuk dia ataupun aku belasah dia, sebab mereka terpengaruh dengan apa yang mereka lihat di dalam media sosial. Jadi berbalik kepada peranan kamu sebagai seorang pembimbing rakan sebaya. Okey, apa yang cikgu nyatakan tadi sebentar tadi itu adalah secara umum apa yang berkaitan dengan remaja, ya, apa yang berlaku pada individu yang bergelar sebagai seorang remaja, khususnya untuk kamu individu yang berada di peringkat awal remaja antara umur berapa tadi? Antara umur 10 hingga 13 tahun. Jadi kamu sebagai seorang pembimbing rakan sebaya sudah tentulah bersesuaian dengan tagline kamu. Apa dia tagline kita? Apa tagline PRS kita? Bantu diri untuk bantu orang lain. Jadi yang pertama-tama sekalinya kamu kena cek diri sendiri. Okey, apakah kamu terlibat ataupun apakah kamu tahu apa yang berlaku pada diri kamu, sedar tak apa yang berlaku pada diri kamu sebagai seorang individu yang berada dalam golongan awal remaja ini, perubahan-perubahan berlaku pada diri kamu supaya kamu dapat mengawal kelakuan-kelakuan kamu dan menjadi contoh teladan kepada rakan-rakan yang lain. Kerana apa? Tagline kita tadi, bantu diri untuk bantu orang lain. Kamu persiapkan diri kamu dulu. Okey, jadikan diri kamu sebagai seorang individu yang
berketerampilan, yang dapat menunjukkan contoh teladan yang baik kepada orang lain supaya kamu menjadi ikutan kepada rakan-rakan yang lain. Okey, seterusnya. Peranan kamu ialah kamu kena dekati. Dekati rakan-rakan kamu yang mungkin ada mengalami masalah. Okey, seperti mana yang cikgu cakap tadi, golongan remaja ni mereka lebih suka ataupun lebih selesa untuk berkongsi masalah bersama rakan-rakan sebaya mereka. Jadi kamulah peranan pembimbing rakan sebaya, dekati mereka ataupun rakan-rakan kamu yang kamu rasa, kamu nampak macam bermasalah, dekati mereka. Cuba tanya mereka apakah yang boleh kamu bantu supaya dapat meredakan masalah yang mereka hadapi. Seterusnya, bila kamu dah dekati rakan-rakan kamu cubalah memahami keadaan mereka, faham apa yang sedang mereka hadapi, faham apa masalah mereka, dan cubalah selesaikan ataupun kalau boleh kamu cuba berikan keyakinan pada diri mereka bahawa mereka boleh menyelesaikan segala masalah yang mereka hadapi dengan baik sekiranya mereka dapat berfikir dengan tenang dan dapat bertindak dengan waras. Inilah masanya kamu sebagai PRS untuk memainkan peranan kamu, memasukkan kata-kata positif ataupun kata-kata semangat kepada rakan-rakan kamu yang sedang mengalami masalah. Kita sebagai seorang pembimbing rakan sebaya, kita dah tahu apakah ciri-ciri ataupun apakah yang selalu berlaku pada seorang remaja. Jadi kamu tahulah, sekali kamu tahu macam mana cara kamu untuk menghadapi situasi-situasi yang berlaku dalam kalangan rakan-rakan kamu yang mana kamu boleh tolong ataupun kamu boleh memberikan bantuan kepada mereka. Sekiranya kamu tak dapat memberi bantuan yang sepatutnya ataupun yang sewajarnya, rujuklah kepada guru bimbingan kamu masing-masing. PRS juga berperanan memberi sokongan kepada perkhidmatan bimbingan kaunseling di sekolah dengan membantu guru kaunseling anda untuk mengenal pasti rakan-rakan ataupun pelajar-pelajar yang mengalami masalah yang mereka segan untuk berjumpa ataupun mengadu dengan guru-guru. Jadi kamulah PRS yang cikgu harapkan dapat memberi bantuan kepada guru bimbingan dan kaunseling setiap di sekolah masing-masing agar perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ini dapat diberikan kepada mereka yang memerlukan. Jadi sebagai seorang PRS, cikgu rasa kamu perlu memahami dengan sedalam-dalamnya apa yang telah kamu pelajari berkaitan dengan perkembangan alam remaja yang cikgu nyatakan tadi. Cuba faham dan cuba kita pelajari ataupun cuba kita latih diri kita untuk mengawal apa sahaja yang berlaku di sekeliling kita dengan keadaan ataupun dengan cara yang terbaik, dengan berfikiran secara waras. Okey? Baiklah, cikgu rasa itu saja perkongsian cikgu dalam modul perkembangan awal remaja ini bersama kamu, pembimbing rakan sebaya yang di Perak. Cikgu harapkan apa yang cikgu kongsikan ini dapat memberikan sedikit sebanyak pengetahuan kepada kamu supaya kamu dapat guna pakai sepanjang kamu menjalankan perkhidmatan ataupun menjalankan tugas kamu sebagai PRS di sekolah masing-masing. Okey. Sekian daripada cikgu. Apa maaf, cikgu doakan agar kamu cemerlang dengan tugas sebagai pembimbing rakan sebaya dan dapat membantu ramai rakan-rakan untuk mengenai diri mereka dan bantu diri mereka untuk menjadi insan yang berjaya, insan yang berguna dunia dan akhirat. Sekian daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.